Kuasa berbeza tapi kecerahan sama. Macam mana boleh berlaku macam tu kan? Tapi itulah realiti sekarang kan. Tak semestinya orang yang berbadan besar kan, bila lawan dengan orang yang badan kecil, tak semestinya orang badan kecil tu kalah. Tak semestinya orang yang badan besar tu menang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi untuk pelajaran kita. Sekali ni kita tengok 3.4 3.4 ni seperti mana yang saya sebut, ia penting untuk pengiraan. Okey, dia banyak rumus kat sini. Okey, ini yang kita pernah jumpa sebelum ni, V sama dengan E bagi dengan Q untuk beza keupayaan. Okey, jadi daripada sini ada elemen tenaga. Ini yang kita masukkan tenaga tu. Jadi kita boleh ubah Y dia, rearrange. So kita jadikan E sebagai subjek. Jadilah E sama dengan VQ. Okey, ini satu formula tenaga yang kita dapat. Okey, di mana sebelum ni juga kita tahu Q ialah quantity charge kan. Quantity charge kita boleh kaitkan dengan kehadiran arus kat situ sebab asal dia arus ialah the rate of charge flow. I sama dengan Q bagi dengan T, the rate of charge flow. Okey, kadar pengaliran charge. So Q ni adalah quantity charge. Boleh Jangan you confuse dengan tajuk haba. Tajuk haba Q tu adalah quantity haba. Ingat tak? Okey, so ini adalah tajuk quantity haba. Kalau dalam tajuk elektrik, Q ni quantity charge. Kan dia ada beza tu. Jadi kita kena pandai letak diri kita di mana. Okey, sekarang ni kita belajar tajuk elektrik. Jadi Q ni adalah quantity charge. Quantity charge, kadar pengaliran quantity charge adalah arus. Jadi Q ni juga kita boleh rearrange, kita dapat Q sama dengan IT. Nampak So rearrange daripada formula tu. Okey, so daripada sini kita gantikan Q ni dengan IT. So kita dapat E sama dengan VIT. Ini yang penting. Okey, saya tulis besar sikit. E sama dengan V, beza keupayaan, darab dengan arus, darab dengan masa. So kita dapatlah tenaga yang digunakan. Dalam konteks ni tenaga elektrik lah. Okey, so tenaga elektrik yang digunakan. Berapa kita nak kira dalam rumah kita kan? Berapa kita nak kira tenaga elektrik yang kita gunakan setiap hari katakan? Ataupun selama 1 bulan. So kita boleh buat kiraan lah daripada formula ni. Berapa voltage yang dibekalkan, berapa arus yang kita gunakan, kemudian berapa masa yang kita gunakan. Boleh So kita dapatlah nilai tenaga. Okey, simple guys tu. Dapat satu persamaan yang sangat penting, E sama dengan VIT. Kemudian okey, so kita tengok pula hubungan di antara kuasa, voltan dan arus. Senang saja. Saya tak nak baca panjang-panjang ni, saya nak beritahu je. Okey, kuasa sama dengan arus darab dengan beza keupayaan. Kita panggil PIV ataupun PVI. Tak kisahlah, sama je. PVI ke PIV ke sama je. Kalau you sekolah VI, mungkin you suka ni. Okey, VI sama dengan kuasa. Oh, hebat kan? Start tahu sekolah VI dekat KL tu. Kan? Victoria Institution. Kan? Victoria Institution is power. Kan? Dia suka formula ni sebab dia melibatkan kehebatan bagi dia. Tak kisahlah dia nak guna PIV ataupun PVI, tak kisah, sama je. Okey, jadi kita dah ada tadi E sama dengan apa tadi? E sama dengan VIT kan? VIT. Nampak tak ada hubungan kat sini? Dekat sini ada elemen VI, dekat sini pun ada elemen VI. Dengan kata lain, kalau kita ambil P ni, kita masuk dekat VI ni, kan? Jadi apa? Jadi E sama dengan PT. Oh, berapa banyak persamaan ni? Rumus-rumus ni mudah kita dapat. Okey tak? Okey. So, saya salin pada sini. Setiap page ni saya akan salin supaya kamu nampak benda tu. Okey. Yang pertama sekali tadi kita tahu tenaga. Tenaga sama dengan VIT. Okey, yang kita jumpa. Lepas tu, untuk dekat sini, kita ada P sama dengan VI. Okey. Jadi kita boleh gantikan VI ni kepada E. Jadi kita juga boleh tulis P ni dalam bentuk tenaga, iaitu P darab dengan T. Boleh. So at least kita dah ada 3 formula kat sini dalam masa tak sampai 5 minit. Kan? Yang penting macam mana kita nak guna. Okey. So setiap kali kita guna alat elektrik, kan? You boleh tengok label. Ada label kat elektrik ni. Contohnya dalam cara elektrik ni ada label ni kat sini. Okey, so label dia dibesarkan jadi macam ni.
Okay, rice cooker model ERC1866T. Itu model dia. Voltage yang diperlukan 220 hingga 240. So kita boleh guna kat Malaysia? Boleh. Sebab Malaysia 240. Maknanya masih boleh lah. Kalau kita pergi dekat negara lain mungkin tak boleh. Katakanlah negara tu dia pakai 200 volt. So kalau pakai 200 volt tak boleh lah. Sebab range dia 220 hingga 240. Dan frekuensi yang digunakan 50-60 Hz. Kita kat Malaysia pakai 240, 50 Hz. Cantik. So kita boleh guna kat Malaysia benda ni. Okey, so kuasa yang digunakan ataupun yang boleh dihasilkan oleh periuk elektrik ni ialah 700 watt. Kuasa dia, power dia 700 watt. Ini kapasiti yang kita boleh masak 1.8 liter. Ini kecil lah 700 watt ni kecil. Kalau nak lebih tinggi kuasa dia biasanya 1000 watt. 1000 watt ni lebih tinggi lah. Biasanya ini untuk volume yang lebih besar. Mungkin 2 liter kot. Mungkin 2 liter punya volume. Dan bila dia menggunakan kuasa yang lebih besar, dia lebih cepat masak. Boleh bayang tak? Dia lebih cepat masak lah. Daripada 700 kepada 1000. Yang 700 ni lebih lambat. Ini tak ada brand lah ni tak ada brand. Ada brand ke? Tak ada. Tak ada. Tak nampak brand. Ataupun dipadamkan brand dia. Ada kan banyak jenis kan? Ada National kan? Ada Panasonic. Macam-macam jenis kan? Ada jenis LG. Macam-macam lah. Jenis yang baru-baru ni pun macam-macam. Okay, so ada yang murah, ada yang mahal kan? Kita tengok pada kecekapan dia lah. Pada kecekapan dia. Dia boleh masak cepat ke, lama ke? Bergantung kepada kecekapan, pada power dia. Ada yang kita beli terlalu murah tu, biasa power dia rendah. Kata kan? Power dia rendah. Sebab dia punya apa panggil dia punya peralatan ataupun komponen-komponen dia guna tu komponen-komponen yang biasa. Bukan yang first class punya, yang kelas hebat punya, bukan. Dia guna yang biasa-biasa. Jadi kalau dia guna yang biasa-biasa, mungkin komponen-komponen tu cepat rosak ataupun dia tak boleh pergi ke power yang tinggi. Kalau dia pergi dia boleh menghasilkan power tinggi, mungkin dia rosak. Jadi dia ada hard limit yang lebih rendah berbanding dengan yang mahal-mahal yang established punya produk. Itu yang kita masukkan lah. Okey, so kat sini dinyatakan periuk nasi elektrik ini menggunakan 700 Joule. 700 Joule tenaga elektrik dalam masa 1 saat apabila dibekalkan dengan voltan sebanyak 240 volt. Itu maksud 700 watt tu. Boleh faham tak? Okey label yang ada pada setiap alat elektrik, itu maksud dia. Maksudnya, bila kita bekalkan dengan 240 volt, dia akan dapat menghasilkan tenaga dia 700 Joule. 700 Joule. Kalau yang 1000, kita masuk juga 240. Bila kita plug in, kita switch on, kemudian dia boleh menghasilkan menghasilkan kuasa sebanyak 1000 watt. Nampak? Begitu. Kalau 2000 lah. Maksudnya di sini dia punya kuasa dia lebih tinggi lah. Okey, kalau yang contohnya 700 saja. Okey, so itu yang dimaksudkan dengan kuasa yang dikaitkan dengan voltan dan dikaitkan dengan arus seperti mana yang saya buat rumus tadilah. Okey, so ingat tiga rumus yang kita jumpa dan konsep dia tu, konsep kuasa pada alat elektrik. Boleh? Sebab kita kena faham yang ni sebelum kita buat kira-kira. Kita buat kira-kira, nak kira berapa bil yang kita nak bayar kepada TNB setiap bulan. Kan? Kita guna aircon. Kan? Kita PDP ni kita duduk kat rumah, kita tidur, bangun, makan, kita belajar semua kat rumah. Jadi aircon kat rumah kita buka 24 jam katakanlah kan. So berapa banyak nak kena bayar? Okay, silat-silat sampai RM RM1000 untuk bayar elektrik saja. Siapa tahu? Kan? Okay. Kemudian ini dia tenaga yang digunakan so tadi dah cerita, saya tak nak ulang balik. So E sama dengan VIT, kemudian kita ada PIV. Okay, and then ini yang belum cerita lagi. Okay, yang dua ni dah. Okay, yang ni satu, yang ni dua ni dah cerita, yang tiga ni belum lagi. Ini diambil daripada hukum Ohm Ini daripada hukum Ohm yang kita pernah belajar sebelum, tajuk elektrik sebelum ni. V sama dengan IR. Okay, boleh ingat tak benda-benda ni semua? Semua simple-simple je. Dia tak adalah complicated sangat kan. Formula yang panjang-panjang. Tak ada. Dia sikit je formula dia. Yang ini pun yang biasa ni. Ini pun yang penting. Saya pernah cakap sebelum ni. Ini pun penting ni. Yang melibatkan hukum Ohm tu.
Okey, jadi daripada persamaan tu kita nak guna persamaan 1 dan 2 ni, kita nak kaitkan dengan hukum Ohm ni. Boleh bayang tak? Okey, so kita ada contohnya P sama dengan ini I ni kan? Ini I ni. Ini I. Yang ini V. Daripada sinilah daripada sini dijadikan I sebagai tajuk. I sama dengan V bagi dengan R. Begitu. Jadi digantikan I dalam ni. Betul tak? Digantikan tu. Jadi bila digantikan I dalam tu, you confuse kat sini saya tulis. Bukan ni dia satu tu yang ini, satu yang ini. Saya tulis ni bukan bermaksud nak tulis, bukan bermaksud nombor ni. Mungkin ada yang confuse kat situ. Nombor yang saya tulis ni nombor yang kita dah dapat tahu sebelum ni. Yang ini ni nombor persamaan nombor persamaan dia. Nombor persamaan ni. Ini nombor persamaan 1, ini nombor persamaan 2. Okey So yang pertama ni, yang kita dapat yang pertama ni bagaimana apabila kita gantikan I ni ke dalam ini. Ke dalam ini. P sama dengan IV ataupun VI ni. Okay. Bila kita gantikan I dalam ni, V per R ni, maka kita dapat satu lagi rumus yang baru. Iaitu P sama dengan V kuasa 2 bagi dengan R. Dia pergi mari sama je. Dia panggil derivation. Derive. Kita derive dia new rumus formula. Okay. So yang satu lagi, daripada yang sama juga, PIV juga, tetapi yang ini, dia gantikan, dia ambil V tu diganti. V sama dengan, daripada formula yang sama, okay, V sama dengan IR. V sama dengan IR. Nampak? Digantikan dalam V kat sini lah. Ini kan VI tadi. So, digantikan dalam V, dia jadi IR, dalam bracket, and then dekat luar tu ada I yang asal lah. I yang asal tu. Ni I ni. Lepas tu dapatlah P sama dengan I kuasa 2R. So, ini persamaan yang kedua yang dapat lagi. Okay? Jadi, kita tulis balik formula yang kita dapat hari ni. Saya pun tak ingat. Saya laju je. Okay. Itu dia EPP. Okay, EPP. Saya ingat yang tu. Okay, saya tulis balik kat sini. Yang pertama sekali, kita ada E sama dengan okay. E sama dengan VIT. Ini yang penting Yang saya tulis yang penting. Kemudian kita ada P sama dengan VI. Okay. Kemudian P sama dengan V. Alamak. P. Bukan Ini kita punya. Ni dah ada betul lah. Ni. Kemudian P. PT sorry. V sama dengan. Ini P. IV kita masukkan E sama dengan PT. Kejap. Saya nak padam macam mana. Tak payahlah. Lambat. Okay. So, kita dapat E sama dengan, kita gantikan ini P, jadi PT. Okay. Itu kita dapat kan. Lepas tu, apa lagi? Oh, ini salah lah ni. Ini E Okay, ini E. Sorry. Okay, so EPT kat situ. Lepas tu, kita ada yang baru kita jumpa ni, iaitu P sama dengan V kuasa 2 R dan P juga kita boleh kira dalam bentuk yang satu lagi I kuasa 2 R. Oh, banyak. Sebab tu saya kata tajuk ni agak mencabar sikit sebab dia banyak formula yang kita derive, yang kita terbitkan. Okey tak cakap ni? Okay, terima kasih. Saya harap you okey lah, boleh ikut satu persatu. Kalau yang dah belajar tu dia lebih mudah lah, dia nampak kan. Okey, so satu persatu saya tunjuk tu. Yang penting you faham dulu sebelum kita guna nanti kalau kita guna tu lain cerita lah Okey, tengok galeri ni. Voltan dilabel pada peralatan elektrik merupakan voltan kerja. Dia ada sedikit berbeza dia ada sedikit berbeza terms lah. Tapi dalam SPM ni kita tak tekankan sangat. Cuma nak bagi satu input, satu pengetahuan kepada you all Voltan itu dipanggil voltan kerja. Maksud voltan kerja ni ialah beza keupayaan yang diperlukan untuk suatu elektrik beroperasi dalam keadaan normal. Okay, itu nama dia voltan kerja. Maknanya satu value atau beza keupayaan yang diperlukan tu dalam keadaan normal. Kalau dalam keadaan tidak normal, dia berbeza. Okay. Apabila alat elektrik beroperasi pada voltan kerja, kuasa elektrik yang digunakan adalah seperti dalam label. Itu dia bagi satu statement yang play safe lah.
Okay, sebab apa? Sebab nanti bila you belajar peringkat tinggi, dia tak semestinya macam tu. Cuma peringkat SPM ni kita tunjuk macam ni dulu. Okay, nanti dia ada macam-macam lagi Dia ada macam-macam. Bawatan puncak lah, apa semua. Okay, itu ada sedikit perbezaan lah. Sekarang ni peringkat asas, ini dah dia asas dia. Voltan yang kita masukkan dengan kuasa begitu. Boleh Okay, kemudian okay, tak lambat banyak-banyak ni tak ingat lah. Okay, tengok contoh satu. Okay, contoh satu diberi raja ni simple saja. Litar yang ringkas. Dia kata litar dibekalkan dengan bateri 6 volt. Okay, ada 6 volt diberikan. Untuk menyalakan sebuah lampu, sekiranya arus 0.7 ampere mengalir selama 1 minit. Okay, berapakah jumlah tenaga elektrik yang digunakan untuk menyalakan lampu? So, disuruh kita kira tenaga elektrik lah, E. And then diberi apa? Diberi V kat sini. So, ada V. Dekat sini ada arus I. Dekat sini ada masa T. Tapi T ni kita jangan biarkan dalam minit lah. Kita kena convert kepada saat. Okay. And then sama seperti biasa, kita ada 4 langkah. Tengok sampai ke tajuk 3, sampai tajuk 4 masih lagi ditunjuk langkah-langkah ni. Supaya kamu faham. Lebih mudah nak faham Okay, yang pertama, kita tengok jumlah apa yang dia nak. Okay, kena pasti masalah lah. Masalah apa yang dia nak tu, iaitu dia suruh kita tentukan tenaga elektrik. Yang kedua, mengenal pasti maklumat yang diberikan. So, ada beberapa maklumat. Saya dah conteng-conteng kat situ. You pun boleh conteng-conteng itu, tapi pastikan you conteng tu betul lah. Dan hati-hati kalau yang terbaik kita keluarkan maklumat yang diberi macam dia tulis nombor 2 ni. So V tak perlu dah tulis penuh tulis je V. Okay, V 6 volt, arus 0.7 ampere, masa 1 minit, terus convert kepada saat 60 saat. Okay lepas tu E nombor 3 okay, mengenal pasti rumus yang digunakan. Jadi kita nak guna Q tadi kan, kita nak dapat E kan. So E kita dah ada kan formula ni tadi. So kita terus je lah masuk. Kita dah ada V, kita ada I, kita ada T. So kita guna formula ni. E sama dengan VIT. So kita pun masuk, kita ganti dapatlah markah dia. Okay, formula ni tak dapatlah markah. Ini markah yang pertama, ini markah yang kedua. Soalan ni ringkas saja. So ada 2 markah di situ. Kan? Simple kan? Okay, ini soalan yang senang lah. Okay, soalan yang kedua. Sebatang lampu berpendaflor di label, ini label lampu yang diberikan, dia ada label tadi, 240 volt, 32 watt. Okey, kira rintangan lampu, nombor 1, nombor A ni. Kemudian disuruh kira arus yang mengalir melalui lampu dalam keadaan normal. Kalau dia tak beritahu normal pun, itu dah keadaan normal. Faham Kalau dia tak beritahu normal lah. Dia memang kalau dia tak beritahu, itu dah keadaan normal. Kecuali dia beritahu keadaan yang lain. Okey, tenaga elektrik yang dibekalkan dalam masa 3 jam. Dia beritahu ni dalam unit kilojoule. Jangan pula kita tinggalkan dalam unit joule. Okey, kita pergi yang pertama dulu. Rintangan lampu. Rintangan lampu kita dapat daripada formula lah. Kan? Kuasa sama dengan ni yang kita dah convert sebelum tu lah. Okey, ada formula-formula yang kita tahu. Seperti diberi V, okey, diberi power. Kan? Diberi V, diberi power. So, kita kena tengok apa formula yang kita tahulah. Yang pertama sekali yang kita ada yang hukum Ohm tu, itu yang paling asas lah. V sama dengan IR. Kan? V sama dengan IR. Boleh tak kita guna formula ni? Kita tak boleh guna secara direct sebab kita tak ada I. Kan? Lepas tu kita fikir balik formula lain lagi. Formula power. Power sama dengan, ingat VI tu. PVI. Nampak? So, power ada, V ada. V ada. So, kita boleh kira I. Nampak? Bila kita boleh kira I, kita boleh masuk dalam formula ni. Kita nak tentukan R. Di mana R sama dengan V bahagi dengan I. Okey tak? Jadi bila kita dapat I ni, kita boleh masuk dalam formula ni. Itu cara kita nak susun strategi kita lah. Boleh? Itu yang diguna formula tu lah. Diguna formula tu macam mana? Dijadikan I di sini sebagai tajuk. Jadi I sama dengan P bahagi dengan V. Okey, daripada formula ni. P sama dengan V. Kemudian dimasukkan ganti dalam formula ni. R sama dengan V bahagi dengan I. I kita apa? I kita ialah P bahagi dengan V. So kita masukkan sini. Begitu. Jadi kalau kita selesaikan secara matematik formula ni, dia jadi macam mana? Ni bahagi dengan V kan? So bahagi dengan V sebenarnya dia naik atas lah. Dia jadi darab. Itu yang dapat R sama dengan V kuasa 2 bahagi dengan P. Ini kemahiran matematik. Kita nak susun balik rumus tu. Okay, ataupun kalau you tak nak buat macam ni, you buat satu-satu. Boleh je. Okay, you cari dulu arus.
Cuma dekat sini arus tu dia cari untuk ni, untuk B. Arus yang mengalir untuk B. Kalau soalan ni ditukarkan lagi baik. Betul tak? Kalau soalan ditukar. Sebab dia tak tukar tu dia guna formula ni. Sedangkan dalam tu sebenarnya ada elemen arus. Kalau kita tahu arus lebih awal, dia lebih baik lah. Kalau soalan ni lebih baik dia letak ini A, ini B. Begitu. Betul tak? Kan? Sebab kita boleh kira arus dulu. Sebab kita nak kira arus senang. Sebab apa? Sebab kita diberi V dan diberi power. Boleh bayang tak? Kalau kita nak kira, nampak ni ni arus sama dengan P bagi dengan V. So kita dah dapat P. P memang diberi pun 32. Kemudian diberi kita V. V kita ialah 240. So kita boleh kira arus 0.13. Nampak? Kemudian daripada sini kita masukkan value arus tadi ke dalam ini. Tapi sebab soalan ni dia beri A dulu. Yang ni A dulu. Jadi kita kena kira cara ni lah. Kita kena kira kita tak nampak I tu. Kita tak nampak I tu. I tu kita kena fikir cara lain. I tu. Sebenarnya sama kan? Sebab dia guna formula yang sama. Begitulah. Bagi-mari. Tadi persoalan dia, kalau pelajar tu dia guna formula, dia buat cara macam ni. Contoh. Pelajar ni dia tak tahu nak buat macam ni. Kan? Dia tak tahu nak buat macam ni. Tetapi dia kira satu-satu. Contohnya dia kira macam ni. Dia kira I dulu. Sebab dia nampak I tu boleh dapat. Lepas tu dia nak guna formula ni. Dia nak guna formula R sama dengan V bagi dengan I. Tapi di masalah dia tak ada I. Kan? Dia pun kira I. Dia kira I mengguna formula ni. Sebab dia tahu I sama dengan P bagi V. Okay, so dia pun kira lah. Dia kira-kira dia dapat ini 0.13. Lepas tu dia ganti ke dalam formula tu. Dia ganti dalam R sama dengan V bagi I. Lepas tu dia dapatlah 1800 ohm. Nampak? Macam seolah-olah dia pergi balik kampung dulu. Dia nak pergi ke tempat lain. Dia duduk satu tempat. Dia nak pergi ke tempat lain. Tapi dia tak pergi terus ke tempat lain tu. Dia kena balik kampung dulu. Dia ambil peralatan dekat kampung. Barulah dia pergi ke tempat yang dia nak pergi. Seolah-olah macam tu. Sampai tak tempat tu? Persoalan dia. Sampai tak ke tempat yang dia nak tuju tu? Sampai lah. Sampai juga. Dia nak pergi ke tempat tu, sampai juga. Tapi dia macam dia mungkin dia buang masa sikit lah. Sebab dia kena pergi tempat lain dulu. Dia kena balik kampung dulu. Tapi dia sampai juga. Dia dapat jawapan. So dapat markah tak? Dapat markah. Dapat markah. So tak ada masalah. So asalkan dia masuk value tu betul. So dia masuk value kat sini betul, dia dapatlah markah pertama dan markah kedua. Dua-dua markah je. Tapi jalan je dia panjang lah. Okay, sebab you kena kira I dulu. Lepas tu untuk B ni dia ambil je formula ni. Dia ambil je formula ni. You dapat ini. So dapat dua markah juga. Undur balik lah. Dia dah pergi satu tempat yang dia nak. Lepas tu dah selesai urusan dia. Lepas tu dia pun pergi balik kampung semula. Tadi dah balik dah kampung. Perumpamaan dia macam tu lah. Dia balik kampung balik. At least dia balik kampung semula tu, dia hantar balik barang tu. Kan okey lah tu kan. Daripada disimpan terus kan. Dia balik juga kampung. Dia hantar barang yang dia ambil pinjam tadi ke kampung. Okey. Faham Okey, dan yang ketiga ni nak kira tenaga elektrik yang dibekalkan dalam masa 3 jam. Okey, so senang sajalah kita darab je lah dengan 3 jam tu. Okey, so kita ada formula yang tadi kita jumpa, E sama dengan PT, ingat? Okey, so power kita dah ada 32, cuma kita darab dengan masa. Okey, so masa kita ada 3 jam kita kena convert kepada saat. Jadi 3 jam kita darab dengan 60 minit, darab dengan 60 saat. So kita dapatlah 10,800 ni. Tak perlu buat macam ni pun tak apa. You masuk je dalam formula. Tapi nak selamat, you buatlah macam ni. Okay, masa you tunjuk macam mana you convert masa. Walaupun tak ada markah di situ. Okay, tak ada markah ni. Okay, you tunjuk je macam mana dapat saat. Kemudian, you masukkan. Okay, you gantikan dalam formula ni. And then dapatlah. So, ganti betul. And then markah betul. Dengan unit yang betul. Dengan unit yang diminta. Jangan tinggal dalam unit sajalah. Jangan tinggal dalam unit saja. Ini tak ada markah di sini. Okay, kalau you tulis sampai kat sini, tak ada markah kedua. Markah kedua tak ada. You cuma dapat markah pertama saja. Markah pertama ni, markah ni substitution. You masuk, you ganti value dalam formula, dalam rumus. Markah yang kedua, jawapan yang betul dengan unit yang betul. Dalam kes ni, unit mesti betul. Ada ketika, jadi tak kisah you tulis unit apa pun.
Sama ada you tinggal unit joule ke, you tinggal dalam unit kilojoule ke, tak kisah. Sebab dia tidak nyatakan. Soalan ni dia nyatakan. Dia nyatakan dalam kilojoule. So tidak boleh tidak. Mesti kena tulis dalam unit kilojoule. Baru dapat markah yang kedua. Faham? Soalan macam ni dia nak latih kita lah. Nak kita biasa dengan soalan-soalan yang spesifik tu. Yang khusus. Dia nak macam ni, dia nak macam tu. Sebab tu pentingnya kita buat banyak soalan. Ini sebahagian kecil Ini sebahagian kecil. Kalau you nak dapat A+, tak cukup. Tak cukup dengan ini saja. Memang kena banyak buat latihan. Kalau boleh setiap hari buat latihan. Sekurang-kurangnya satu latihan. Satu soalan. Soalan pengiraan walaupun tak banyak, tetapi dia killer tau. Dia killer. Dia yang merosakkan kita tak dapat markah tu. Boleh Okey. Kemudian kadar dan kuasa dan kadar penggunaan tenaga pelbagai alat elektrik. Okey, kita balik-balik kepada nilai-nilai ataupun kefahaman. Kefahaman dari segi konsep sajalah, yang ni tak ada kira-kira. Kemudian kita tengoklah penggunaan dia, Okey. Kalau yang belum belajar tu macam okey ke tak okey? Laju ke saya tunjuk tadi? Yang belum belajar lagi, yang dah belajar tu mungkin dia lebih cepat dapatlah. Boleh Okey Irfan, okey bagus. Alhamdulillah. Okey, saya harap semua okey saya tunjuk satu persatu dah tu. You tengok depan you ada buku, depan skrin you pun ada bahan yang sama. Itu penting. Saya memang sengaja tak guna bahan yang berbeza. Sebab saya ambil kita kembali kepada nature kita kembali kepada asas. Semua pelajar ada buku yang sama. Sebab tu saya mengajar cikgu guna ni teks. Ada juga cikgu kata tak sesuai kan. Tapi saya rasa sesuai sebab you all ada bahan yang sama. Yang seperti mana yang saya ada. Itu yang terbaik. Kita selari. Nanti kan saya tunjuk bahan yang berbeza, nanti you tengok saja kan. Depan you tak ada. Susah. Bila saya tunjuk buku teks ni, you sendiri ada. Lepas tu saya tunjuk pun benda yang sama. Dan saya jelas pun benda yang sama. Ini maksud mantap. Untuk pertambahan yang berbeza, you kena buka buku lain lah. Dan saya cadangkan tak perlu pun you beli buku rujukan. Cukup untuk you beli buku latihan saja. Buatlah banyak mana beribu-ribu soalan buat, itu yang terbaik. Buku rujukan tak perlu dah. Sebab apa? Sebab buku teks ni dah cukup dah. Banyak macam-macam maklumat yang ada dalam buku teks ni. Okey, sama balik kuasa dan kadar penggunaan tenaga pelbagai alat elektrik. Jadi alat elektrik dekat rumah kita macam-macam kuasa yang digunakan berbeza-beza. Bergantung kepada alat lah. Contoh diberi kat sini, lampu compact fluorescent lamp. Okey, CFL ni 40 watt. Lampu emitting diode berkuasa 12 watt je. Nampak? Tapi kecerahan dia sama. Kan? Macam tak adil kan? Kesian dia. Yang ini 40 watt dengan 12 watt. Jauh tu. Kuasa berbeza tapi kecerahan sama. Macam mana boleh berlaku macam tu kan? Tapi itulah realiti sekarang kan? Tak semestinya orang yang berbadan besar kan? Bila lawan dengan orang yang badan kecil, tak semestinya orang badan kecil tu kalah. Tak semestinya orang yang badan besar tu menang. Kadang-kadang yang badan kecil tu dia lagi hebat atau boleh sama hebat dengan orang yang badan besar tu. Sebab dia ada skill lain, dia ada kaedah yang berbeza. Okey. Jadi, jika masa penggunaan kedua-dua lampu itulah 12 jam sehari, kita nak bandingkan kos dia dalam tempoh 30 hari. Okey, so ini kiraan. Saya rasa you belajar benda ni dalam RBT. Yang ambil RBT you belajar ada tajuk elektrik tu, saya rasa ada benda ni Sebab yang saya tahu bila pelajar-pelajar saya dia kata dah belajar lah, dah tahu macam mana nak kira. Okey. Sebelum tu kita ambil kira yang ini penting ni. Yang ini penting. Kita nak kira unit. Dalam pengiraan bil TMB tu dia ambil kaedah unit. Berapa unit kita pakai. Kalau you tengok bil you tengok bil tu berapa unit. Jadi satu unit elektrik tu bersama dengan 1 kilowatt jam. Itu dia punya definisi dia. Okey, 1 kilowatt jam kilo W ni watt, J ni jam. Dia anggap sebagai satu unit. Lepas tu dia ada tarif dia. Tarif elektrik tu. Contohnya dia kata kalau 200 unit pertama berapa charge dia? Charge dia 20 sen. Okey, charge dia 0.2 Rm. 20 sen lah untuk satu unit. Maknanya kalau kita guna 200 unit kita darab lah. Dan seterusnya kalau 300 unit selepas itu, kalau selepas itu dia ada charge yang berbeza. Okey, so itu kita kena tahu tarif dia lah. Bukan tarif, sorry. Tarif. Tarif tu lain. Okey, tengok ni contoh dikira. Tenaga yang digunakan PT. Tenaga digunakan, ini kita dah tengok sebelum ni. Tenaga P darab dengan T, kuasa darab dengan masa. Banyak kita guna ni lah.
Banyak kita guna yang ini Okey, jadi kuasa dia ialah 0.4 di sini. 40 watt ni. 40 watt ni untuk CFL Untuk CFL ni 40 watt, kita guna 0.0 kilowatt. Maksudnya kita kena wajib kita tukar kepada kilo. Kita jangan guna watt. Kalau dia bagi dalam unit watt, kita kena convert kepada kilowatt. Mesti. Boleh sebab kita nak jadikan ni. Kita nak jadi kilowatt ni. Kalau kita biarkan dalam bentuk watt, dia tak sama tak sama dengan unit tadi. Jadi 0.40 watt ni sama dengan 0.04 kilowatt. Saya rasa you tak ada masalah dari segi ni. Kalau you ada masalah, you kena tengok lagi. You kena pastikan you tak ada masalah nak convert daripada watt kepada kilowatt. Okey Macam meter kepada kilometer lah. Kan? Kalau meter kepada kilometer nampak sangat kan? Yang ni, yang ni faham lah cikgu. Ini senang, meter kepada kilometer. Sama lah. Ini watt kepada kilowatt. Cuma tambah kilo kat depan. Ni ada kilo ni. Sama je. Okey. Jadi dapatlah 0.04. Ataupun, you boleh buat, kalau kilo ni kuasa negatif 3. Kan? Kuasa negatif 3 lah. Ke kilowatt. You buat macam ni lah. 40 darab 10 kuasa negatif 3 kilowatt. Sama. Tapi rumit lah. Rumit macam ni. Tak best. Okey, tu buat 0.04. Latih biar you dapat faham ni. And then, lain kali you buat, lebih mudah. Okey. Kemudian, kita ada penggunaan 12 jam. So, kita dapat 12 jam. Perlu terconvert tak? Tak perlu convert lah. Tak payah lagi nak convert pada saat. Sebab memang kita nak dalam unit jam. Jadi, biarlah di dalam bentuk jam. Jadi, 12 jam ni. Okey, so, kita pun darab. Kita dapatlah 0.48 kilowatt jam. Betul tak? Sini ada kilowatt, sini ada jam. Jadi kilowatt jam. Inilah sama dengan unit. So 0.48 unit. Selesai. Okey? Boleh kan? Okey, untuk kos yang pertama, untuk 200 unit penggunaan yang pertama, kita diberi cas sebanyak 0.218 seunit. Ini charge dia untuk seunit. Sikit je sebenarnya seunit tu. Kan, seunit tu pula kilowatt. Kan? Kira murah sangat lah. Sebenarnya murah lah ni. Tapi kenapa kita kena bayar main sampai beratus-ratus kan? Okey, tu lain cerita sebab kita guna pun banyak. Okey, kembali balik kat sini. Jadi, kos kita nak guna selama 12 jam tu berapa untuk satu mentor ni saja? Kita pun darab lah. Okey, kita guna unit dia tu selama 12 jam tu ialah 0.48 unit. Kita guna berapa hari? Dia suruh kira 30 hari. Jadi kita kena darab lah dengan 30 hari. Ini untuk satu hari ni. Ini untuk satu hari. Jadi untuk 30 hari, kita kena darab lah dengan 30 hari. Lepas tu berapa charge untuk satu unit? Charge untuk satu unit 0.218 ringgit. So bila kita darab, kita dapatlah dia punya charge dia. Penggunaan RM3, RM1.39. Kena lain macam. RM3.139 untuk satu mentol ni. Boleh bayang tak? Itu satu Kalau kita guna 10 mentor macam ni kat rumah kita. Kita guna 10 mentor macam ni kat rumah kita, kita kena darab dengan 10 pula. Sebab ni untuk satu unit saja, untuk satu biji. Kalau 10 ada, 10 unit, 10 biji lampu ni, darab dengan 10. Maka kita kena bayar berapa? Kita kena bayar RM31.39 untuk 10 biji lampu macam ni. Okey tak? Senang kan? Itu cara kita nak bayar bil elektrik. Okey, tetapi kalau kita guna LED dengan kiraan yang sama, kita cuma bayar ini saja 0.942. Ataupun kalau kita darab dengan 10, kita ada 10 unit mentor ni, kita bayar berapa? RM9.42. 10 biji power berbeza tetapi kecerahan yang sama. Yang ini kita kena bayar RM31. Kecerahan yang sama ni. Okey, yang ini kita kena bayar RM9.42. So yang mana kita nak pilih? Nak pilih yang mana? Kita boleh buat pilihan lah. Bijak lah, jadi bijak. Kan? Sebab sudah pastilah kita cari yang ini. Jenis yang baru jenis LED ni. Yang ini lebih murah. RM9 je. Dengan menggunakan dapat kecerahan yang sama. Tetapi watt berbeza Jangan kata watt sama pula. Jangan pula you kata dengan menggunakan kuasa yang sama, kecerahan yang sama, mentor ni lebih baik. Itu salah konsep lah. Okay? Salah konsep. Dia kuasa berbeza. Dia punya keyword dia punya kunci di situ adalah kuasa dia. Kuasa. Okay? Kuasa berbeza, dia akan beri kos yang berbeza. Mungkin yang ini mahal sikit lah kot. Okay? Kita beli dia mahal.
Taklah kalau setakat mahal RM1, RM2 tak ada masalah. Sebab kita boleh jimat setiap bulan. Betul tak? Kan kita berjimat setiap bulan dengan banyak penjimatan berbanding dengan kita beli sekali, kan? Harga dia murah. Contohnya yang ini harga dia RM10 lah contoh Yang ni RM10. Yang ini harga dia RM20. Oh, sekali ganda harga. Kan? Harga sekali ganda. Tetapi you bayangkanlah, kita guna dia sebulan pun kita dah balik modal, dah banyak lah balik modal. Lagi jimat. Okey, jangan kita nampak kat sini murah RM10 kita pun beli yang ini. Kita tak tahu setiap bulan kita bayar berganda-ganda daripada yang itu. Sedangkan yang ini cuma harga sekali je kita bayar. Okey, so kena bijak lah. Jadi bila you belajar ni, kena bijak. Sebab itu kita pentingnya kita belajar. Ini tujuan kita belajar. Supaya kita jadi bijak. Kan? Bukan setakat bijak untuk jawab exam. Kan? Kita bukan nak bijak jadi jawab exam saja. Kita nak bijak untuk hidup. Kita boleh buat keputusan. Kalau kita nak beli yang itu ke, kita nak beli yang ini, yang mana yang lebih datang ke kebaikan? Dengan hasil yang sama. Kecerahan yang sama. So kita dapat hasil yang sama, tetapi dengan kos yang berbeza. So kita kena jadi bijak. Boleh Itu tujuan kita belajar macam-macam. Nampak tak pentingnya matematik kat situ? Kan? Fizik tak boleh survive tanpa matematik. Nampak? Keperluan fizik dan matematik di situ. Kalau kita belajar fizik saja, kita tak tahu matematik, tak jadi juga. Jadi kena dua-dua. Kalau tak tahu matematik, macam mana nak kira? Okey Nampak tak keperluan matematik? Sebenarnya keperluan matematik tu lebih besar Okey. So yang ini saya tak bincang tuan-tuan. Ini kita ada 2 minit lagi. Okey, langkah-langkah penjimatan tenaga elektrik. Last sekali. Ini kena buat penyelenggaraan kat rumah kita. Okey, jadi you baca sendirilah. Yang ni senang saja tutup pintu apabila menggunakan penyambang udara. Supaya kesejukan tu, udara yang sejuk tu tetap berada dalam keadaan kita supaya tidak membebankan aircon kalau kita guna aircon. Kan? Bersihkan penyambang udara, bersihkan dia punya penapis dia tu bersih supaya dia bekerja dengan lebih efisien. Kemudian matikan switch peralatan elektrik jika tidak digunakan. Kan? Janganlah kita lampu semua kita on, kipas semua kita on walaupun tak ada orang. Itu salah satu cara untuk penjimatan tenaga elektrik. So yang pertama, yang kedua. Yang pertama ni kita boleh pecah kepada 2. Satu, kita tutup tingkap cermin pintu ni 1 poin. Yang poin lagi tu kita bersihkan. Kita bersihkan penapis dan sebagainya tu. Itu poin yang seterusnya kita boleh dapat. Yang ini mungkin kita ambil sini saja. Yang ini kan. Kita ambil ni, tutup tingkap pintu ni. Yang ketiga, guna mesin basuh dengan muatan penuh. Janganlah basuh satu-satu. Kan? Basuh baju satu, mesin. Kan? Lepas tu, dah selesai tu, masuk satu lagi. Tak sesuai lah. Banyak tenaga yang kita guna. Setiap kali kita pusing dia, setiap kali itulah kita guna tenaga yang sama. Cas yang sama, kos yang sama. Kalau kita guna 10 kali, kita darab dengan 10. Lebih baik kita masukkan terus 5-10 helai, kita run sekali. Kan lebih jimat macam tu. Okay, so ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, guna lampu jimat tenaga. So di antara tadilah LED dengan yang satu lagi tu. So kita kena bijak memilih, kita guna yang jimat tenaga. So ini poin keempat. Sekurang-kurangnya ada 4. Cari lagi satu. Ada 5 lah. Ada 5 kat sini. Kita bersihkan peralatan tu supaya dia lebih efisien. Okey tak? Senang kan? So sampai di situ saja. Ada apa-apa nak tanya?